عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آمين. Alhamdulillah, syukurulillah kita dapat bersama-sama pada pagi ini insya-Allah bagi tujuan mentadabbur ayat-ayat suci Al-Quran, bagi membolehkan kita memahami pesan-pesan yang hendak disampaikan oleh Al-Quran. Insya-Allah kita terus mentadabbur surah Al-Fatihah berdasarkan kepada buku 7 ayat yang diulang-ulang. Tuan-tuan yang memiliki buku boleh terus ke halaman 55 dan 58 atau 59 bagi buku cetakan baru. Kita masih lagi di bab isti'azah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung diri kepada Allah daripada kejahatan syaitan yang direjam. Hari ini kita sambung ke bab kecil, iaitu bagaimana syaitan menghalang manusia daripada Al-Quran. Salah satu strategik besar syaitan tadi ialah nak menghalang manusia, menghalang termasuklah orang-orang yang beriman. Syaitan akan menghalang mereka semua ni daripada Al-Quran. Kenapa? Kerana Al-Quran merupakan hujah yang akan melemahkan segala aktiviti-aktiviti jahat syaitan. Sebab itu syaitan sangat bencikan kepada Al-Quran. Maka dia berusaha bersungguh-sungguh untuk menghalang manusia dan menghalang orang-orang yang beriman sendiri daripada mendekati Al-Quran. Ingat, tuan-tuan, puan-puan, apa saja yang menghalang kita untuk mendekati Al-Quran, di sebaliknya adalah syaitan-syaitan jahat. Mereka berusaha supaya kita tidak mendapat petunjuk Al-Quran. Kerana Al-Quran itu ilmu daripada Allah yang mengandungi petunjuk, mengandungi penjelasan-penjelasan tentang petunjuk dan menjadi Al-Furqan, pembeza. Itu dijelaskan di dalam surah Baqarah ayat surah Baqarah ayat 185. Kita selalu baca ayat tu, terutama di bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itulah tujuan Al-Quran itu diturunkan, ialah supaya menjadi petunjuk. Menyediakan penjelasan tentang petunjuk itu, dan juga ia adalah sebagai pembeza, pemisah antara yang benar dengan yang batil, antara iman dan kufur, antara tauhid dan syirik. Jadi sebab itu syaitan benci sangat kepada Al-Quran ini. Kerana dengan adanya Al-Quran seolah-olah umat manusia memiliki senjata besar untuk berdepan dengan mereka. Dan Al-Quranlah yang menyebut berulang-ulang bahawa syaitan itu innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang sangat jelas nyata. Yang ini yang syaitan takut. Jadi kerana itu, maka syaitan akan berusaha untuk menghalang manusia daripada Al-Quran. Yang mana dah ada Al-Quran, dia akan berusaha menjauhkan kita daripada Al-Quran.
Itulah kerja syaitan. Jadi tuan-tuan dan puan, bila kita faham hakikat ini, maka nanti kita akan melihat bagaimana syaitan nak menjerumuskan kita. Ya, dengan berusaha menjauhkan kita daripada Al-Quran. Tuan-tuan dan puan, mari kita bermuhasabah. Mari kita balik kepada diri kita. Mari kita melihat secara jujur, dengan ikhlas. Kita bermuhasabah. Kita buat semakan. Cek balik apa yang telah kita lakukan selama ini terhadap Al-Quran. Saya selalu memulakan dengan melihat dari sudut hubungan dia ialah hubungan membaca atau tidak. Itu asas. Sebab sebahagian daripada kita, dulu waktu kecil kita dah menamat Al-Quran. Mungkin ada yang orang di usia masih muda, 10 tahun, 11 tahun dah selesai membaca Al-Quran. Menamatkan bacaan. Tapi sayang, setelah itu Quran ditinggalkan. Cuma ketika-ketika tertentu kita mengulang. Ini yang berlaku secara umumnya kita melihat di dalam masyarakat. Kita dulu membaca Al-Quran, belajar. Tetapi akhirnya kita tinggalkan. Ini nak kena semak ni. Apakah kita termasuk golongan ini? Dan kalau maknanya bagusnya sebahagian besar yang tinggal ini sekurang-kurangnya tiap malam Jumaat dia kembali baca balik. Itu pun baca surah khusus, surah Yasin. Tapi alhamdulillah lah, makna seminggu sekali dia tetap membaca Al-Quran. Tapi tuan-tuan dan puan jangan risau. Kita selama kita ini beriman dan melaksanakan solat, ingat baik-baik ya, saya sebut. Orang yang bersolat dia pasti membaca Al-Quran. Dia takkan tinggal Al-Quran. Setiap hari dia akan membaca. Kenapa? Karena di dalam solat itu ada satu surah wajib baca. Itulah surah Fatihah yang sedang kita tadabbur ini. Jadi umumnya kalau orang beriman itu, dia tak meninggalkan solat dia, insya-Allah setiap hari dia akan membaca Al-Quran. Dia membaca surah wajib. Surah wajib itu surah Al-Fatihah. Dan sebahagian kita menambah lagi dengan bacaan surah-surah lain sebagai sunat di dalam solat. Alhamdulillah. Jadi itu membezakan. Jadi maknanya kita ni orang yang beriman dan menjaga solat dengan baik. InsyaAllah kita tak tinggal Al-Quran setiap hari. Confirm. Sebab surah Al-Fatihah ini satu surah yang besar yang Al-Quran sendiri menyebut dia sebagai satu surah sab'an minal masani. Iaitulah satu surah yang mengandungi 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Quranil Azim. Dan Quran yang agung. Kerana di dalam surah Al-Fatihah itu merangkumi seluruh kehendak isi Al-Quran yang agung itu berada di dalam surah Al-Fatihah. Dalilnya di surah Hijr, surah 15, ayat 87. Jadi tuan-tuan, perempuan, marilah kita semak diri kita. Saya sebutkan tadi, dari sudut qiraahnya tidak timbul isu. Selama kita bersolat, kita akan membaca paling tidak surah Al-Fatihah. Dan setiap orang yang menyempurnakan 5 waktu solat sehari semalam bermakna ia melaksanakan minima 17 kali surah Al-Fatihah ini diulang baca. Maka ia disebut sebagai 7 ayat yang diulang-ulang. Apa yang membimbangkan kita ialah dari sudut yang lain. Sebab kalau mengikut Quran, mengikut sudut pandang Quran, tasawur Quran, ingat balik tuan-tuan, saya telah menyebut dulu, membaca dalam bahasa kita satu saja kalimah membaca. Tetapi Al-Quran menyebut membaca dalam 3 lafaz yang berbeza. Qiraah, tilawah, tadabbur. Jadi ada 3. Tapi hari ini tadabbur ni satu istilah yang baru
kepada kita lah, masyarakat di Malaysia ni. Agak baru. Sebab tu sebahagian orang agak pelik. Apa dia tadabbur? Tetapi dalam keadaan inilah saya melihat akhir-akhir ni kekeliruan timbul di dalam masyarakat. Ada sebahagian orang yang kalau kita lihat ceramah di TV lah, berdasar apa yang saya lihat di TV, ada ustaz-ustaz, ada rancangan-rancangan yang tajuknya tadabbur, tetapi hakikatnya bukan tadabbur. Kalau sekadar membaca ayat dengan panjang, kemudian diberikan makna, dia belum sampai level tadabbur, tuan-tuan dan puan. Ini saya melihat satu kekeliruan yang boleh merosakkan konsep tadabbur. Sebab hari ini orang dah mula gairah nak bertadabbur, tetapi tak kena cara dan tekniknya. Ya? Tadabbur ini satu perintah Allah yang disebut bahawa kita membaca dalam keadaan kita memerhati, mengamati, berfikir tentang ayat-ayat yang kita baca. Jadi biasanya tidak mungkin kita boleh mentadabbur satu surah mengandungi 30 ayat dalam masa 1 jam. Mustahil, tuan-tuan dan puan. Tetapi ada orang yang mengatakan inilah tadabbur. Ini yang saya kata sudut pandang itu tidak tepat dengan makna tadabbur yang sebenar. Tadabbur ialah kita mengamati setiap ayat itu dan bagaimana kita nak memahaminya dengan membawa kepada isu-isu kehidupan semasa kita. Kemudian di ujungnya kita ambil pelajaran. Apa pelajaran yang kita dapat? Amalkan daripada ayat itu. Itulah. Barulah kita dapat hudan ataupun petunjuk Al-Quran tadi. Kalau tidak, kita sekadar membaca terjemahannya, tetapi kita tak dapat menghayati. Kerana apa? Kita tak dapat menghidupkan ayat itu dalam konteks kehidupan kita. Itu makna dia. Sebab setiap ayat itu mungkin diturun di zaman lampau, menceritakan kisah umat lampau. Tetapi selama mana kita tidak mampu mengaitkan ayat itu dalam konteks kehidupan kita hari ini, bagaimana ia akan menjadi petunjuk pada kita? Sedangkan Allah kata Quran itu hudan, petunjuk. Maka dengan mentadabbur, mencari dan berusaha mengaitkan isu-isu yang berasal daripada ayat yang kita baca tadi dan lihat apa yang ada dalam kehidupan kita. Barulah Quran itu kita rasakan hidup dan dia sesuatu yang benar-benar menjadi petunjuk, benar-benar menjadi pembimbing kepada hidup kita. Itu dia Al-Quran ni. Jadi sebab tu Allah meminta kita, memerintah kita bertadabbur. Tapi itulah tuan-tuan dan puan, saya melihat sekarang ni orang dah mula gairah dengan tadabbur, maka ada orang yang klaim inilah tadabbur, ini tadabbur. Jadi tuan-tuan dan puan yang mengikuti kelas saya ini, saya harap tuan-tuan dan puan boleh memahami konsep tadabbur yang benar. Jadi mana mungkin kalau kita nak mentadabbur Al-Quran 1 juz 1 hari. Tak mungkin, tuan-tuan dan puan. Kalau satu surah yang pendek, mungkin surah tapi 1 juz. Konsep 1 juz ni kita faham berapa panjang. Kita nak mengupas, nak mengurai dalam masa yang singkat. Mustahil, tuan-tuan dan puan. Jadi sebab itulah kena faham konsep tadabbur. Tadabbur ni memerlukan kita bekerja. Seperti yang saya sebut. Kita bila jumpa satu ayat, kita perlu mencari ayat-ayat lain yang menyokong ayat tadi. Itu keadaan tadabbur. Kemudian dalam waktu yang sama kita mesti mampu melihat isu-isu kehidupan kita yang ada kaitan dengan ayat yang kita tadabbur. Barulah kita nampak bagaimana Al-Quran itu satu ilmu yang menyentuh kehidupan kita secara langsung. Ini dia konsep tadabbur. Jadi saya haraplah tuan-tuan dan puan perlahan-lahan dapat memahami konsep tadabbur ini. Jadi jangan terpengaruh dengan gairah orang di luar tu, kerana hari ini orang dah mula popular dengan kalimah tadabbur. Semua orang klaim, mengaku bahawa apa yang dia buat tu tadabbur. Ya, tuan-tuan dan puan, mohon. Bayangkanlah kita mentadabbur surah Fatihah ni, saya rasa dah 25 siri, 26 siri kita masih belum lagi masuk ke ayat. Masih di isti'azah. Bayangkan.
Makna itulah dia kalau kita mentadabur. Itu kaedah cara dia. Cuma dalam keadaan hari ini oleh kerana orang tak biasa dengan tadabbur, sebahagian, ini saya kata sebahagian orang yang belum biasa dengan keadaan tadabbur, dia merasakan agak apa dipanggil tempoh yang kita nak belajar ni panjang. Itu yang menyebabkan kadang-kadang orang tak sabar. Lama sangat. Ya, nak habiskan surah Fatihah sampai 80 jam. Itu je isu. Tapi apa yang penting, kita tidak ada hudan tadi. Kalau kita tidak hudan daripada ayat-ayat Al-Quran itu, kita tiada pilihan melainkan dengan melakukan tadabbur. Kalau tidak seperti biasa ni lah. Kita dah hidup 60 tahun. Baca Quran pun dah 60 tahun. Tapi semaklah, tanyalah diri, apa petunjuk yang ku dapat daripada Quran ni? Hudan apa yang ku dapat? Ilmu apa yang ku dapat? Hikmah apa yang ku dapat daripada Al-Quran? Tanya diri sendirilah. Sebab yang hal ini, kita tidak mampu nak menilai seseorang. Masing-masing tanya. Tapi pada saya melihat tak mungkin kita dapat apa-apa selama kita tidak mentadabbur ayat ini. Kerana kita sekadar membaca dan majoriti masyarakat kita membaca dalam keadaan baca tidak faham. Itulah sebab saya menulis buku tajuknya Baca Tapi Tak Faham. Itu buku awal saya tentang tasawur, sudut pandang. Jadi buku Baca Tidak Faham ini bukan buku tadabbur. Dia adalah buku, dipanggil buku tasawur. Ya? Buku 7 ayat ulang-ulang. Sayangnya buku ni stok dah habis. Kita menunggu kesempatan esok untuk cetakan kedua. Jadi baca tak faham. Itulah realiti kita. Kita baca Al-Quran, hari-hari baca ni, apatah lagi dalam Ramadan ni, orang berebut-rebut untuk mengkhatam Quran. Nak habiskan 30 juz. Baca. Akhirnya, tanyalah diri sendiri, tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan dapat tak hudan yang disebut dalam ayat 185 Baqarah? Itu kena jawab sendiri. Sebab kita nak berubah ni, kita harus berani masuk ke dalam diri, bertanya diri sendiri secara jujur. Dari situlah nanti tuan-tuan perempuan akan dapat jawapan. Hari ini insyaAllah kita terus, bagaimana saya kata tadi, syaitan berusaha keras untuk menjauhkan kita daripada Al-Quran. Salah satu saya dah sebut tadi, walaupun kupasan tadi cerita tentang Al-Quran. Sikap kita terhadap Al-Quran. Tetapi di situlah syaitan mainkan peranan. Saya nak cerita ni. Tuan-tuan sedar ke tidak? Syaitan tahu kita ni dengan Quran ni rapat. Sebab kita percaya ni kitab yang Allah turun pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita ini jadi pedoman kita. Maka kita sangat rapat. Tapi tengok syaitan membisik-bisikkan. Apa kata dia? Kita dah baca pun Quran, dah berqiraah pun, belajar dengan tajwid, sebutan fasahah yang betul dan sebagainya. Syaitan akan kata apa? Cukuplah, dah bagus tu. Inilah bisik-bisikan syaitan. Akhirnya kita terpedaya, seronok sendiri. Kita rasa apa? Aku dah buat dah Quran. Aku dah baca dah. Hari ni pula lagi mudah aku baca ada kumpulan. Nak khatam satu hari pun boleh khatam. Share 30 orang, khatam satu Quran. Itu syaitan membisikkan tu. Cuma kita tak sedar. Sebab syaitan tahu kita tak mungkin tak mau baca Quran. Kita nak baca. Tak apa, syaitan kata baca yang tu. Dah, yang tu sudah bagus lah. Cara-cara tu dah bagus. Itulah bisik-bisikkan syaitan. Jadi tuan-tuan kena ingat. Itu dalam aktiviti kita nak mendekat diri dengan Al-Quran ini, syaitan masuk dengan macam-macam teknik strategik dia untuk menghalang kita. Jadi apa yang dihalangnya? Dia tak halang kita qiraah. Tapi dia menghalang kita daripada bertilawah. Berusaha nak baca bagi faham. Sebab pada syaitan, dia dah berjaya bila dia membiarkan kita ni dapat memujuk kita supaya membaca tanpa berusaha nak faham. Dia dah berjaya. Kerana apa? Hakikat Quran itu sebagai petunjuk tak tercapai. Satu kejayaan pada syaitan. Ingat tuan-tuan perempuan. Sebab tu bila belajar bab syaitan ni, kita akan nampak bagaimana strategi syaitan itu menyesatkan kita. Jadi akhirnya ramai orang merasa puas hati dengan mengkhatam Quran. Walaupun sebenarnya selama ni dia tak faham apa yang dia baca ni. Ini isu dia. Sebab tu saya kata kena tanya diri sendiri. Sejauh mana kita menguasai faham apa yang, sebab
Kenapa kita kata gitu? Kalau dah tak faham, agak-agaknya dapatkah petunjuk? Hudan. Dapatkah penjelasan-penjelasan tentang petunjuk tadi? Bayyinatin minal huda tadi dapatkah? Atau dapatkah Al-Furqan itu? Kitab yang boleh membezakan dua benda tadi? Tanyalah diri sendiri tuan-tuan, perempuan. Sebab jawapan tuan-tuan perempuan itulah nanti yang akan merubah sikap kita terhadap Al-Quran. Saya selalu sebut, kita kena meningkat. Qiraah kita kena meningkat tilawah. Isunya sekarang ni, tilawah pun ramai yang belum sampai. Buktinya, ketika mana kita baca Quran, kita tak faham, mana kita belum capai tilawah. Sebagaimana yang Allah sebut haqqa tilawah dalam ayat 121 surah Al-Baqarah. Yang Allah sebut, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Tak tercapai. Tilawah yang benar tu tak capai. Sebab bila kita tak dapat petunjuk, maknanya punca di mana? Kerana kita tidak faham. Ayat tu memberi panduan, menyuruh buat melakukan sesuatu. Ayat ni memberi panduan, melarang melakukan sesuatu. Tapi kerana kita tak faham, apa yang kita dapat manfaat daripada ayat yang kita baca? Tak dapat apa-apa. Akhirnya sebab tu dalam ayat 121 Allah sebut, wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Siapa yang ingkar tak hendak kepada tilawah, haqqa tilawati tadi, maka dia jadilah golongan yang rugi. Ya, tuan-tuan. Ini semua di belakang ni kerja syaitan. Saya berusaha dengan kalangan yang tak mencintai Quran ni, berusaha sungguh-sungguh nak ajak orang mari belajar bertilawah, bertadabur supaya faham Quran. Syaitan di luar tu banyak, ramai duk mencucuk, menghalang usaha kita. Maka sebab itulah majlis ilmu ke arah nak memahami Quran ni, tak ramai orang datang. Kalau kita melihat di media massa, view untuk qiraah, bacaan Quran, tarannum, hendakkan pula qari-qari yang terkenal. View-nya sampai berjuta, tuan-tuan puan-puan. Tapi kuliah-kuliah nak ajak bagi faham Quran ni, view-nya sedikit. Itulah realiti keadaan yang sebenarnya. Itulah makna syaitan berjaya. Syaitan berjaya. Dia tidak berjaya menghalang kita jangan baca Quran, tidak. Tetapi dia berjaya menyelewengkan kita daripada hakikat Quran yang Allah hendak. Ingat tuan-tuan puan, kita ni jangan ikut kehendak kita. Kita lihat Quran ikut kehendak kita. Itu akhirnya kita ikut hawa nafsu. Kita sepatutnya melihat Quran mengikut apa yang Al-Quran kehendaki. Iaitulah mana mengikut apa yang Allah kehendaki. Itulah yang dipanggil tasawur Al-Quran. Tapi kalau ikut tasawur diri kita, itu yang terjadi. Akhirnya kita tidak sadar bahawa syaitan telah menipu daya kita. Kita rasa seronok mendengar bacaan-bacaan yang taranum-taranum yang indah-indah lagunya. Tetapi apa satu kita tak faham. Jadi apa yang kita nak dapat petunjuk Al-Quran? Jadi mari kita baca satu ayat. Ya. Ayat daripada surah 43. Ayat 36. Ini daripada surah 43, surah Sad. Ya, tengok surah apa kita tengok. Surah 43, maaf. Surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. وَمَنْ يَعْشُ, sesiapa yang meninggalkan, berpaling. Itu ayat tu. Ya'shu ni berpaling. Kalau meninggal tu lebih kuat lagi dia punya perbuatannya. Tapi ni berpaling. Mana sekarang kita melihat ke depan, kita berpaling. Wa may ya'shu an zikrir rahman. Siapa yang berpaling daripada Al-Quran. Ingat balik. Zikrul Rahman ni maknanya adalah Al-Quran.
Zikrun peringatan. Ar-Rahman peringatan Allah yang Maha Pemurah. Jadi itulah maknanya Al-Quran. Salah satu nama Al-Quran ingat Az-Zikru. Jadi Zikrul Rahman tu ada Al-Quran. Jadi Allah kata sesiapa yang berpaling daripada Al-Quran, nuqayyid lahu syaitana. Kami biarkan mereka itu bagi kepada syaitan. Ayat ni kalau kita faham ngeri kita. Kita sekarang belajar nak berlindung diri kepada Allah daripada syaitan. Tetapi keadaan sekarang Allah kata kalau kamu berpaling dari Al-Quran, aku akan serah kamu kepada syaitan. Biar syaitan yang jaga kamu. Na'udzubillah. Nak kan tuan-tuan dan puan, Allah serah kita pada syaitan. Tak mungkin, saya tak mampu. Binasa kita kalau Allah serah pada syaitan. Sedangkan kita sekarang mohon berlindung diri kepada Allah daripada syaitan. Ini dalam situasi ini Allah kata, aku nak bagi kau pada syaitan. Fahuwa lahu qarin. Maka jadilah syaitan itu sebagai teman baik dia. Qarin. Qarin ni teman baik, penasihat. Yang dahsyat tu. Orang yang selalu ada dengan kita, berdamping dengan kita. Duk bawa kita ke sana sendiri, menyesatkan kita. Itu konsep qarin. Ketika mana syaitan yang menjadi qarin kita, binasalah kita. Ingat, ayat ni sangat berat. Dia punya impact dah. Ini ayat 36. Kemudian kita lihat pula sambungan. Ayat ni bersambung. Kalau kita lihat tadi surah Az-Zukhruf. Kita sambung melihat ayat 37. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Sesungguhnya mereka qarin-qarin syaitan tadi benar-benar akan menghalangi, yasuddunahum, menghalangi mereka itu, orang yang berpaling pada Quran tadi, anis sabil, dari jalan kami. Wa yahsabuna annahum muhtadun, sedangkan mereka menyangka, mereka perasan bahawa mereka dapat petunjuk. Inilah dia, ayat ni berat ni kalau kita faham baik-baik. Ini situasi ini sangat mengerikan. Ramai di kalangan kita berada dalam perangkap perasan. Ni sangka-sangka. Dia bersangka, dia kata, aku okey dah. Quran apa isunya? Aku duk mengaji, aku duk baca. Jadikan amalan. Nak tidur malam, baca lagi, hafaz lagi surah Al-Mulk lah, surah Al-Waqi'ah lah. Ini yang terjadi. Jadi kan kita rasa, aku dah dapat petunjuk. Aku dah beramal dah. Baca dah sungguh-sungguh Quran. Tiap malam Jumaat baca Yasin lagi. Sebab kita dah hafaz Yasin kerana selalu diulang-ulang. Tetapi kan itu yang takut. Kita takut kerana kita rasa apa? Okey dah, aku ni dah dapat petunjuk. Ini dia tipu daya syaitan yang Allah sebut dalam ayat 37 surah 43 Az-Zukhruf ini. Ingat baik-baik tuan-tuan dan puan. Saya takut bila baca ayat ni, saya sendiri rasa ngeri. Selalu semak diri. Takut aku ni termasuk orang yang perasan. Yahsabun ni makna dia bersangka. Dia sangka-sangka. Dia rasa diri dia okey dah. Quran ni aku okey dah. Takut ketika mana nanti, ketika kita balik kepada Allah. Allah tanyakan, aku dah bagi tahu dalam Quran. Cerita begini. Apa yang berlaku di hari akhirat ni, hari ini yang kamu berada sekarang ni. Semua dah dicerita dalam Quran. Tapi kita ni tertanya-tanya. Apa dia? Tak pernah jumpa pun. Macam mana nak jumpa cerita-cerita itu ketika mana kita di dunia dulu. Kita baca Quran hebat. Mengulang-ulang khatam berkali-kali. Tetapi kita tak faham. Apa yang Al-Quran nak sampaikan. Maka apa yang kita tahu? Kita tak tahu. Inilah dia yang saya nak mengingatkan tuan-tuan perempuan. Isu nak baca Quran kena faham ni, di sinilah letaknya. Kerana risiko kita membaca Quran tidak faham ini sangatlah besar. Bukan di dunia nanti, di sana nanti. Ketika dalam kubur pun nanti kita akan terkejut. Kenapa terkejut? Kerana kita tak tahu apa yang akan terjadi di alam barzah ni. Sedangkan Quran dah cerita semua dah. Apa proses yang berlaku kematian. Selepas kematian kita akan memasuki fasa ketiga alam barzakh. Kemudian nanti dibangkitkan semula di akhirat di fasa keempat. Itu yang saya tulis di dalam buku Perjalanan Jauh.
Tapi macam mana kita nak faham ini cerita-cerita ni? Tak mungkin kita faham ketika mana kita baca Quran tapi tak faham. Tuan-tuan dan puan ingat, memanglah bila kita sebut isu ni ramai orang yang tersentak, ramai orang yang terkejut, ramai orang yang kecil hati. Itu tidak ada isu. Kebenaran mesti dinyatakan. Sebab itu saya nak mengajak tuan-tuan dan puan menyesal sekarang. Jangan menyesal bila kita dah masuk kubur, dibangun di akhirat kita menyesal. Allah, aku dah ada Quran. Aku baca pun Quran itu. Mengulang-ulang baca Quran, tapi kenapa aku tak tahu apa yang terjadi ni? Nah, ini dia. Sesalan. Itu yang dikatakan dalam ayat 121 Baqarah tadi. Saya sebut bahawa orang yang tidak bertilawah sehingga dia faham isi kandungan Al-Quran itu, mereka rugi. Allah sebut tu, saya hanya menyampaikan tuan-tuan dan puan. Allah kata, rugi. Apa tak ruginya? Kita bersangka rasanya amalan dah banyak. Amalan Quran ni dah banyak aku buat ni. Apatah lagi Ramadan ni penuh dengan bacaan-bacaan Quran. Tetapi rupanya sampai akhirat besok, Allah rugi kita. Sebab tak tahu apa benda yang diceritakan oleh Al-Quran. Sedang Al-Quran itu mencerita sebahagian besarnya adalah apa yang akan berlaku di fasa keempat, fasa hidup kedua. Banyak Allah ceritakan orang yang akan dibangun dalam keadaan yang mulia sebagai VVIP disambut. Dicerita dalam Quran. Tapi kerana kita tak baca kisahnya. Kemudian orang-orang yang nanti dibangun dalam keadaan buta pun ada. Ada nanti di akhirat orang yang berjalan dalam keadaan kepala di bawah, diseret, muka di bawah. Jadi kita yang dah baca kisah-kisah itu dalam Quran, tak akan terkejut. Sebab Quran dah cerita dah. Nah, itulah dianya. Sebab itu tuan-tuan dan puan, mari kita menyesali diri kita. Kita sadar sekarang kita ada masa berusaha. Ada masa lagi untuk kita berusaha bertilawah dengan betul. Kemudian bertadabur supaya kita dapat isi Al-Quran itu. Supaya dia menjadi petunjuk kepada kita. Dan benar-benar dapat membimbing kita melalui kehidupan kita ini. Jadi balik pada tadi, yang itu yang kita takut. Apa yang diingat oleh Allah dalam ayat 37. Kita takut ketika mana kita ni terperangkap dengan sangkaan. Jadi bahasa kampung kita kata, orang kita kata perasan. Kita perasan kita okey dah. Kita perasan kita ni dah bagus dah. Bab Quran ni dah cukup dah. Dulu mengaji sekolah agama, tahu sikit-sikit dah. Cukup lah. Tak payahlah lagi nak mendalami. Contohlah. Ini saya melihat pada diri saya. Rasa-rasa. Tapi kalau rasa-rasa cukup dengan belajar dulu, tertipulah kita akhirnya. Itulah perangkap syaitan. Syaitan nak menjadikan kita tu supaya cukuplah, terhalang. Itu cara kerja syaitan. Jadi ingat tuan-tuan dan puan, bila kita tak ada keinginan nak memperbaiki diri kita, nak meningkat kefahaman kita terhadap Al-Quran, itu bukti bahawa kita sudah terperangkap oleh tipu daya syaitan. Kita membiar syaitan menghalang kita, blokage kita daripada Al-Quran. Jadi sangka-sangkaan ini sangat. Saya bila baca ayat bersangka bahawa kita dapat petunjuk ni, saya betul-betul terasa. Sebab memang ramai kita beranggapan gitu. Kita rasa aku ni dah okey dah. Kan? Ni ustaz ni. Imam ni contohnya. Kita rasa Quran aku hebat dah. Hafiz pula lagi tu. Itu lagi banyak orang terperangkap dengan tipu daya syaitan. Satu Quran aku hafaz. Apa masalah? Tapi bagaimana tuan-tuan dan puan? Hafaz 30 juzuk Quran, tapi tak tahu apa petunjuk Quran. Rugi tak tuan-tuan dan puan? Rugi. Confirm rugi. Sebab hakikat hudan Quran, hakikat furqan Quran itu tak dapat kat kita. Ingat baik-baik tuan-tuan. Hari ini kita terlalu popular dengan hafazan. Hafazan memang baik. Tapi sebaik-baiknya faham dulu Al-Quran. Jadi kita nak menghafaz memudah. Dan lagi tak bagusnya kalau kita menghafaz Quran tapi kita tak tahu apa yang kita hafaz. Masya Allah. Rugi tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini kena betul persepsi.
persepsi itu dibina berasas tasawur. Itu sebab saya kena tulis tu buku tasawur Quran ni. Dia kita kena jelas apa sebenar Quran tak. Kita ni selalu ambil Quran mengikut apa yang kita nak. Itu yang isu banyak benda-benda karut kita buat. Akhirnya kerana kita memandang Quran mengikut apa yang kita nak, maka ramai orang kita yang mengambil Quran buat tangkal. Oh tak apa sebab Quran buat tangkal tak salah. Siapa kata tak salah? Setiap tangkal tetap menjadi syirik. Itu yang kita nak. Kemudian kita ambil ayat-ayat yang kononnya kita percaya membuka rezeki. Itu dia panggil ayat 1000 dinar. Gantung di dinding. Fahamnya tidak ayat itu? Ya, wa may yattaqillah ja'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Gantung 1000 dinar. Masya Allah. Itulah dia kalau kita mengambil Al-Quran ikut sudut pandang kita. Maka sudut pandang kita akan di belakangnya adalah mengikut hawa nafsu. Di belakang hawa nafsu siapa? Syaitanur rajim. A'udzubillah. Inilah dia kalau kita cerita ni. Dia mengait. Padahal Quran menceritakan tasawur yang benar. Maknanya tasawur yang benar yang Allah kehendaki. Itu mengapa kita kena melihat Quran mengikut tasawur Al-Quran. Bila kita mengikut tasawur Al-Quran, insya-Allah sudut pandang kita akan sentiasa dipandu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan puan-puan, hari ini pagi ini saya dah mengupas tentang bagaimana syaitan nak menjauhkan kita daripada Al-Quran. InsyaAllah mungkin saya akan sambung lagi sedikit apa jadi hari ini saya dah baca 2 ayat yang Allah bagi tahu peringatan kepada kita, jangan biarkan kita dipaling daripada Quran. Ingat tu sebab tu kalimah tu dia panggil ya'syu, dipaling. Maknanya yang dipaling tu apa? Kalau kita lihat pandangan kita. Sekarang kita pandang ke depan, dipalingkan. Itu maksud tadi. Itu belum meninggalkan lagi. Nanti bila kita dipaling, lama-lama syaitan akan pujuk kita membelakangi Quran. Itu lagi berat. Ini tak berpaling je, dia paling je. Tapi kalau dah sampai membelakang, makna nanti kita akan masuk dalam kategori hajar al-Quran. Itu lebih berat lagi. Jadi tuan-tuan puan-puan, isu kita dengan Quran ni jangan main-main. Ia adalah isu yang sangat berat. Kita suka ke, kita tak suka ke, Quran itu mesti kita agungkan. Mesti kita hayati sepenuhnya. Kerana apa? Kerana Quran itulah hudan, petunjuk pada kita. Kalau hari ini kita nak sebut, Quran itulah map, peta pada kita. Nak berjalan kena ada peta tuan-tuan puan-puan. Tambah nak pergi perjalanan yang sangat jauh yang saya kata tadi. Kita perlu ada peta. Kemudian kena ada kompas. Dan kena tahu baca 2 ni. Peta kompas ni kena tahu teknik membaca dia baru kita boleh sampai ke destinasi. Kita juga boleh mengamal Al-Quran ini sebagai GPS kita. Ya. Sebagai manual kita. Apa lagi? Sebagai SOP kita. Itulah dia Quran. Jadi kalau kita tak ada benda-benda ni dalam hidup, bagaimana kita nak berjalan supaya selamat di atas siratul mustaqim, di atas jalan lurus tadi, untuk sampai kepada Allah? Apakah mungkin tanpa dipanggil peta, tanpa dipanggil kompas, tanpa GPS, tanpa SOP ni boleh agak kita sampai ke sana? Itulah ibarat dia. Jadi Al-Quran itu di situ kepentingan dia. Jadi tuan-tuan dan puan, sekurang-kurangnya hari ini insya-Allah tujuan kita membaca ini supaya kita lebih menghayati Al-Quran. Sebelum saya tamatkan kuliah, saya akan catat ayat-ayat yang kita baca hari ini. Beberapa ayat yang kita baca.
Tuan-tuan perempuan, saya dah mencatat nota-nota kuliah kita pagi tadi. Itulah ayat-ayat yang kita baca kuliah pagi ini. Tuan-tuan boleh mengulang balik. Cari di dalam Al-Quran, baca, fahami, ulang-ulang supaya lebih faham. Dengan kerja-kerja kita laku, itulah kerja tadabbur, tuan-tuan perempuan. Dan dengan melakukan kerja-kerja itu, insya-Allah Allah akan membantu memberi kita petunjuk. Ya. Jadi sekadar itu dulu kuliah kita pagi ini. InsyaAllah kita bertemu lagi di besok hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.